ahli Islam sekalian, kita sambung pengajian kita iaitu melalui kitab Al-Hikam karangan Syekh Ibn Athar, diterjemahkan dalam bahasa Jawi oleh Syekh Abdul Malik Kepulauan Manis daripada Terengganu, daripada orang Jawi lah ke dalam bahasa Melayu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi bi barakati ila mitin. Qala muka surah 120 ke? Kat mana Dan alamat betul Dan alamat terhampir segala nurnya itu iaitu diberi manisnya dan zuhur hakikat itu boleh Dan alamat dari terhampir segala nur itu iaitu diberi manisnya dan zuhur hakikatnya. Yang pertama, dan alamat ditaruhkan segala rahsianya itu iaitu didapat hakikat pada dirinya dan berlaku segala maknanya di dalam sekaliannya, dan kayalah dengan Allah. Mana ada dua jenis, ada dua alamat yang datang kepada kita setelah kita berjaya membuat pendekatan diri kepada Allah. Satu alamat ialah kita merasai seronok beribadat, merasa nikmat berbakti kepada Allah, merasa khusyuk di dalam solat. Itu belum selamat lagi. Berat lah. Saya payah mengaji dia. Berat kan? Kalau kita mengaji beka, khusyuk tu lah tu maksima. Tak mahu. Apabila kita alamat yang pertama, muka surat muka 120 120 banyak kali saya cakap, kita mengaji ada sebulan sekali, ada hak sini 3 bulan sekali, ada hak sini muka dia nampak 4 sekali pun ada. Jadi kita tidak mungkin dapat faham dengan baik. Oleh sebab itu perlahan-perlahan angkat tangan ataupun ulang lagi, tak apa, mari sekali. Okey, cuba perhati tengok. Kita muka surat 120. Ini muka surat saudara mengatasi sudah orang soleh. Mengatasi orang soleh. Dia sudah pergi kepada orang khawas, iaitu orang yang akan masuk barisan para orang mukarrabin, para nabi, para ulama, para aulia. Peringkat bawah dia berhimpun di padang mahsyar bersama orang awam. Itu kita panggil darjah orang biasa yang belum tentu selamat dari api neraka. Sekarang kita sudah melepasi itu pelajarannya, tapi setakat mana amalan kita itu terpulang kepada kita. Macam kita main bola lah kan, berlatih hari-hari, kita mari berlatih sesekali. Akhir sekali jurulatih baru berbagai-bagai rahsia kita tak tahu. Kita tak tahu. Maka bermainlah kita dan pesta pasukan gabungan. Maka kalaulah kita. Sebab apa? Kurang latihan. Begitu juga di dalam ilmu. Apabila kita tidak dapat continue pelajaran daripada masa ke semasa, kita akan banyak ketinggalan dan kita akan gagal menghayati. Sebab itu 120 di lain segi perbahasan. Okay, sebab kita tengok ya. Dan alamat terhampir segala nurnya itu, mana kita sudah berjaya memberi pembukaan rahsia Allah melalui cahayanya, dah mula bersinar di dalam hati kita, beroleh manisnya dan zuhur hakikatnya. Kita rasa seronok ibadat, maksiat sudah tinggal, semayang sudah istiqamah, baca Quran sudah mula datang satu hiburan, seronok membaca Quran. Subuh sudah tidak asing lagi bagi kita. Sebelum ni bangun subuh pun lambat dah, semayang pun setengah mati. Kalau dah muka surat 120 subuh lambat lagi, saudara, bunuh diri lah. 120 ni bukan subuh lambat, subuhnya sudah sempurna, tapi sudah nak naik ke taraf yang kedua. Tapi kalau muka surat 120 subuh tak boleh bangun, saudara, ini masalah dia. SPM 3 masuk universiti, saudara tak boleh pick up. Kalau saudara grade 3 masuk universiti, saudara tak boleh pick up pengajian dia. Apa yang lecturer bagi kita tak boleh pick up. Sebab apa? Darjah pemikiran kita sudah tidak standard masuk universiti. Saudara kena turun semula ke kelas tingkatan 3 semula, ambil SE balik. Sebab apa? Sebab cara belajar di universiti sudah berbeza. Mereka banyak menggunakan Sekejap. Terima kasih. Tu dia. Masa kita belajar dekat tingkatan 3, dia main lagu, bangun, baca gitu je. Tapi bila kita sudah belajar peringkat muka surat 120, dia sudah nak melepasi tahap ibadat, bukan lagi kerana benda. Tak timbul dah soal fadilat ni. Tak timbul dah soal nak masuk syurga ke nak masuk neraka.
Yang timbulnya nak jadi kekasih Allah. Mula nak pergi kau sesat. Bila kita tak belajar, sebab tu saya kata berhati-hati. Jangan banyak cakap di kedai kopi, jangan sombong, jangan banyak cerita benda bukan-bukan. Sebab orang di luar sana akan fikir kita pengajian yang sesat. Yang sebenarnya bukan pengajian sesat. Anda kurang faham. Tengok baik. Saya ulang balik. Jadi alamat pertama kita sudah lepas, iaitu manis ibadat. Solat tidak tinggal, maksiat tidak buat, buka TV tidak berminat lagi. Tapi kalau balik masih lagi duk minat tengok drama Nustel lah, Shahrukh Khan lah, ini bermakna anda bukan muka surat 120, anda muka surat tak ada muka, belum masuk darjah. Sekarang ni kita sudah bahas manis ibadat sudah dapat, manis qiyamul lail sudah dapat. Okey, habis kat tu. Kemudian kata dia, dan alamat. Dimasuk sekarang, yang bahas perbahasan sekarang. Dan alamat ditaruhkan segala rahsianya. Setelah dapat yang tadi, maka alamat dapat rahsia yang sebenar tadi, iaitu didapat hakikat daripada dirinya dan berlaku segala maknanya, dan sekalian dan kayalah dengan Allah. Tidak lagi terlibat dengan susah miskin, sama saja. Kaya papa kedana sama. Isteri mengamuk dengan isteri sayang serupa. Hari ini kalau mengamuk, kita setengah mati, nak bunuh diri. Tapi bila isteri sayang, sukanya. Sebab apa? Kita darjah yang mencari keseronokan. Tapi bila sampai ke tahap ini, marah dengan sayang serupa, sakit dengan sihat serupa, kaya dengan miskin serupa, semaya khusyuk dengan tak khusyuk serupa. Kita boleh bangun malam memang serah sama. Sebab apa? Nabi kata, iza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Bila aku suruh buat sesuatu, buat takat terdaya. Maknanya kita gaduh, kita bangun. Kita lemah, kita letih, kita demam, kita tak bangun. Ketika kita tak bangun tadi, kita tidak kecewa dengan Allah. Tapi kalau kita masih bergantung kepada ibadat, kita rasa, rugilah malam tadi tak bangun. Rugilah baca Quran tadi tak habis. Rugilah puasa Senin Khamis tak buat. Kita berasa satu kerugian. Sebab apa? Kita bergantung kepada ibadat kita sendiri. Kalau macam tu, Ustaz kata sebab ibadat, kau tak pakai hijau. Dia cerita ni ibadat sudah selesai, manisnya sudah selesai. Tetapi tidak sah kalau tidak letakkan semuanya kerana Allah. Itulah namanya suci dalam ibadat. Ni sekarang kita duduk situ. Sebab tu semua orang kata belajar hikam ni payah. Inilah payah ni, bukan payah hikam tu, payah diri kita. Saudara sekalian, berenang mudah bagi orang yang pandai berenang, tapi payah bagi orang tak pandai berenang. Saudara, orang pandai berenang, satu masa saya jumpa budak under training, on job training. Dia belum mahir berenang, dia belum mahir lagi dalam di laut yang dalam. Datang ke operasi di masa tu di Sarawak. Budak ni budak muda lagi, umur dalam lingkungan 21, itulah lebih kurang. Kemudian saya tengok rehat kat atas. Mas tahu Mas, kat bridge saya rehat, ini temenung tengok bila nak balik Malaysia. Sekejap lagi sudah berbau bunyi, jatuh dalam sungai. Bukan laut, kan sungai. Saya kata, apa benda budak ni? Siapa tengok? Berbau. Mula-mula sakat ni, lepas tu tenggelam, lepas tu nampak tangan je. Saya kata ni confirm budak tadi. Saya pun daripada atas terjun ke bawah. Saya ambil daripada bawah kaki dia. Ambil daripada bawah. Kalau kita pegang dia pegang kita mati. Pegang kaki dia atas. Lepas tu saya suruh budak campak. Dia punya life boy. Tahu life boy? Mak bulak macam Popeye pakai tu. Campak dia pegang. Dia pendek cerita lah. Balik Malaysia, saya kata awak hari ni kena cari kambing jantan sembelih. Siapa dah tahu, berapa ekor, seekor ke 2 ekor cukup lah. Berapa selamat dah mati. Apa pasal jadi begitu? Sebab dia tak pandai berenang. Jadi bila kita tidak pandai berenang, saudara sekalian, memang susah lah jatuh dalam air. Tetapi bagi orang pandai berenang, saudara, bukan susah saja, dia boleh tolong orang lain. Begitu juga dengan hikam, begitu juga dengan amalan. Susah bagi orang yang tidak mendapat bantuan Allah.
Tapi senang bagi orang yang mendapat bantuan. Allah tengok bangun subuh lah. Kita setengah mati jiwa hai, kita tak bangun. Tapi bagi orang yang di bawah pimpinan Allah, pukul 4 saja dia boleh bangun. Kita tak boleh bangun. Kita tak. Pasal apa? Oh, payuhlah bangun subuh. Moga awak tidak mendapat pimpinan. Allah bagi tok guru, bagi orang lain, bagi awliya, dia bangun secara. Tak payah jam launching, dia akan bangun. Sebab itulah ilmu ni payah bagi kita, mudah bagi orang yang dapat benda ni. Payah bagi awak, tapi mudah bagi orang alim. Begitulah kita sekarang. Kenapa payah? Sebab kita tak dapat benda tu. Semuanya kita dengar. Ya payah. Okay, itu satu lepas. Kemudian ni, apabila ditaruhkan rahsia di dalam dirinya, kata dia, maka segala makna di dalam sekaliannya dan kayalah dengan Allah. Maknanya segala-galanya sudah berada di tangan Allah. Sebab itu sudah dalam pengajian tasawuf, anda datanglah dengan dosa yang sutrela kau, datang dengan ibadat yang sutrela kau, sama saja. Sama saja. Saudara datang dengan ilmu yang banyak, hak ni datang dengan dosa yang banyak, kedudukan di sisi Allah sama. Pasal apa? Orang yang ilmu banyak, kalau dia sombong, masuk neraka bersama iblis. Orang yang jahat, yang dosa banyak, datang dengan taubat, masuk surga bersama Nabi dan Rasul. Mana pak silap? Sebab tu di sisi Allah tak ada makna bagi dia. Sebab dia punya rahmat, dia punya syurga, dia punya syurga. Jadi kalau nak masuk syurga orang yang kafir, dia masukkan syurga, dia Islamkan orang tu. Dia beri hidayah kepada hambanya itu. Kalau dia nak masuk neraka orang ni, orang yang alim dia nak masuk ke neraka, dia sesatkan orang tu jadi Syekh Barsisa. Pernah dengar kisah Syekh Barsisa? Pernah dengar kisah Bala'am Ba'urah? Bila Allah nak masukkan dalam neraka, tidak susah mana bagi Allah. Saudara, Bala'am Ba'urah, seorang awliya yang pernah hidup di zaman Nabi Musa AS, disebut dalam Quran. Kisah dia disebut dalam Quran. Saudara, jadi bila Nabi Musa selamat daripada tenggelam di laut, Firaun sudah mati, Firaun sudah tamat riwayat, Musa sudah menang. Dia berjalan nak keluar daripada kota Mesir, berdakwah daripada negara lain, nak keluar daripada negaranya tadi, nak keluar ke negara-negara lain yang lebih jauh lagi, mungkin nak pergi ke Palestin dan sebagainya, sampai ke seberang sebuah satu negara. Maka orang negeri itu tengok satu kumpulan yang rupanya handsome, lawa, gagah, perkasa. Maka orang negeri itu kenal ini adalah keturunan Bani Israel, bukan bangsa biasa. Ini bangsa Bani Israel yang pernah menentang Firaun, menang. Oh, hebat tak hebat? Kalau kita kat ni negeri yang lawan mereka tak kalah. Oh, kuat tak kuatnya. Jadi bagi tahu surat raja dia, wahai tuanku, ini kumpulan bangsa yang amat gagah perkasa. Kalau dia masuk negeri kita, maka negeri kita pun akan ditawannya. Bagaimana pendapat tuan hamba? Saya berpendapat, tuanku, halau saja keluar dia daripada negeri ini. Maka halau tak boleh mengenai Musa, dia gagah perkasa. Bagaimana cara halau dia? Wahai tuanku, dalam negara kita ni ada seorang tok wali yang doanya mustajab. Orang lain doanya mustajab. Doa mata buta dah bercokuk. Orang tu dia. Dia pergi jumpa dia mana dia nak doa? Dia orang alim, dia awliya. Maka bincang tak mau sebab dia kenal Nabi Musa ni orang Allah, dia pun orang Allah. Bal'am ni pun orang Allah, Nabi Musa pun orang Allah. Sama-sama Islam, sama bertutur bahasa Melayu belaka, dua-dua. Maka tapi dia bahasa dia lah. Kemudian apa jawab pemimpin negara itu? Tuanku, Bal'am ada seorang isteri yang amat jelita. Dia tidak boleh jumpa tewas. Bini dia kata bini kata duduk, bini kata berdiri. Pijak semut pun tidak mati. Orang tu dia. Disuruh duduk. Orang tu dia. Ni lah Bal'am orang. Kalau di depan isteri pijak semut pun tidak mati, Bal'am lah. Mana begitu. Akhir sekali dia pokok ini. Makcik, kakak boleh tak tolong suruh husband tu doa Nabi Musa ni supaya sesat? Tak boleh, kata dia. Kalau kakak sanggup, kakak minta saja, apa saja kita akan bagi. Ni
Kita punya pemimpin sekarang ni nak habis semua bajet-bajet hak tahun lepas. Kalau makcik setuju, semua nak pergi belakang. Oh, tu dia kat orang tin dengar kelai rata ke. Kelabu mata. Okey lah. Dia malam dia cerita dengan suami dia, bang, sayang ke I tak? Mana tak sayang? You cakap apa saja, I tak pernah halang. Malam ni I nak minta satu perkara. Apa dia yang cakap aja? Abang doakan supaya Nabi Musa ni sesat. Anu doa macam kuat tu. Nabi Musa pun apa ni bala ambung akak tangan doa. Tak doa ke malah tidur luar. Bila tu dulu kereta, ketik nyamuk. Baik doa. Bila doa, saudara, kan saya kata tadi dia wali lah. Wali Allah bagai minta, bagai dapat, bagai kandak, bagai boleh. Bila doa saudara sekalian, sesat Nabi Musa di bumi Mitin. Saudara, dengar khabar 40 hari 40, dengar khabar 40 tahun. Tanpa makan, tanpa minum, tanpa apa-apa bahan. Dalam gelap gelita di tengah-tengah padang pasir. Sampai pengikutnya suruh Nabi Musa minta dengan Allah makanan, terlalu lapar. Maka turunlah al-manna wa salwa. Ya Tuhanku, kenapa nasibku begini teruk sekali? Apakah kesalahan kami? Tuhan jawab, kamu didoakan oleh seorang waliku. Nabi Musa tanya, ya Tuhanku, kenapa aku doa dia? Allah jawab balik, adik dia aku makbul dah, adikmu tak doa lagi, mu doa lah juga. Nabi Musa angkat tangan kata, ya Tuhanku, berilah pembalasan yang setimpal kepada orang yang zalim, doakan kepada orang yang tidak bersalah. Pembalasan dia apa sah? Allah kafirkan Bala'am Ba'urah sampai mati. Maka Bala'am Ba'urah mati terjelik dan mati kafir, penghuni neraka. Nampak tak? Sebab tu Tuhan nak binasa kau orang tak susah. Walaupun ketua wali diberitakan 70,000 murid terbang di udara. Bala'am Ba'urah. Saudara sekalian, pernah dengar cerita orang bunuh orang 99? Dalam hadis Nabi cakap muttafaqun alaih. Bunuh orang 99. Jumpa Tok Guru Peko duduk di pucuk perdana sana. Ni contoh jangan tak ada buat ceramah pula. Jawab apa? Saudara bunuh 99. Saudara bunuh seorang kena huduk. Huduk di mana bunuh balah bunuh. Bagaimana saudara kena 99 kali bunuh. Lepas tu tak tahu saya neraka mana saya nak masuk. Nah, dia panik. Moga dia ke sekolah orang putih, belajar kat UK. Dengar khabar masuk neraka, dia tepat dia masuk neraka. Betul tu cukup 100 kata dia. Dia pun ambil pedai dia pun kerak tekuk Tok Leban. Tok Leban ngaji Mesir. Dia tahu. Lepas tu jalan balik. Bunuh orang berapa? Tadi 99 kan? Jadi berapa? Jadi 100. Ini saudara dalam hadis muttafaqun alaih. Satu dunia tahu hadis ni. Hak tak tahu sama belu je. Jalan jumpa dengan jalan bunuh. Dosa banyak. Dia jumpa dengan orang alim masuk. Kalau jumpa kat besar dulu. Jumpa dengan orang Tok Guru orang alim. Dia kata, saudara saya ni nak tanya, boleh tanya apa? Di mana tempat mengaji? Kalau tunjuklah masuk kau ni jumpa. Jumpalah Tok Guru. Saudara, orang ni cerita ada satu tempat yang boleh belajar. Dan awak doa, awak boleh bertaubat, Allah tetap ampun dosa awak. Maka dia bertanya, di mana tempat saya nak belajar, di mana saya nak bertaubat, di mana saya nak buat qiyamul lail, di mana tempat saya nak mengaji. Dia pun cerita-cerita, dia turun daripada tempat tu, saya berjalan 2-3 langkah mati. Bila mati turun 2 malaikat, malaikat azab dan malaikat rahmat. Malaikat azab kata dia milikku, malaikat rahmat kata dia milikku. Berebut turun Jibril alaihi salam jadi pengadil. Dia kata kita ukur jarak antara dia turun pergi mengaji tu dan dekat mana dia mati. Kalau jarak dekat kepada tempat pondok nak pergi tu, maka kira ahli syurga. Kalau jarak tu baru dekat lagi ni, ahli neraka. Dia ukur dan ulama khilaf. Satu mengatakan Allah sengaja jarakkan tempat nak mengaji tu dekat dan dia tarik panjang sebelah lagi satu. Dan setengah ulama mengatakan memang dekat ke belah sana dah. Dua saja khilaf. Maka dapat kau malaikat rahmat masuk
masuk syurga. Hari ni serasuah. Rasuah sikit saja, PRN 500 je. Kena masuk neraka dulu. Kena masuk neraka, habis dosa tu, baru dah masuk syurga. Ini ustaz akhir zaman. Tak ada taubat bagi mereka. Salah masuk neraka. Masuk neraka. Dia buat keluar ayat lah. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Mu tu dia pasal darah masuk neraka je. Ayat Quran kata dia. Jadi hak mana pendengar setia juga. Kata dah. Besok katakan gaji asal usuk. Tak usuk boleh taubat ni tahu ni betul. Betul. Inilah dia sudah hasil daripada orang yang mengajar yang tidak ikut siri pengajian. Dia ambil sepatah ayat buat keluar. Akhir sekali binasa seluruh orang punya berpahaman pasal Islam. Akhir sekali dosa tak boleh kena masuk neraka. Baru nak cuci dosa tadi. Saudara, masuk neraka ni kalau Allah tidak ampun. Masuk syurga pula pun sama juga kalau Allah terima kita. Bukan ibadat kita kalau Allah terima. Yudkhilu man yasha'u fi rahmati waz-zalimina 'adda lahum 'azaban alima. Aku masukkan hamba-Ku ke dalam syurga dengan rahmat-Ku. Bukan dengan ibadat kita, dengan rahmat Allah. Bukan dengan ibadat kita. Ibadat kita tak ada harga. Ibadat kita tak ada harga. Pasal apa? Nak bayar hak Tuhan beri tidak padan. Tak ada seorang wali Allah, ketika Allah nak masuk ke dalam syurga, Allah tanya, saudara, sebelum tu aku nak tanya, apa sebab kamu masuk syurga? Dia berceritalah, dia qiyamul lail tak tinggal, dia puasa tak tinggal, haji tiap-tiap tahun. Oh tu dia fadilat tu, paling banyak fadilatnya. Buku saja atau budak-budak mati, buku fadilat. Dia bercerita fadilat tu, fadilat ni ada, maka sudah pasti aku layak masuk syurga. Dia kata, oh begitu. Tidak tuan, kata dia, kamu dapat masuk surga sebab aku kasihan. Tak mau, nak kena amal dia juga. Sebab banyak pengajuk amal dia. Tuan kata, okey, tak apa. Tak apa, Tuhan kata okey, Tuhan kata putih. Tak apa kira ibadat dia. Dia kira semaya dia, Tuhan suruh bayar air dia. Dia kira puasa dia, Tuhan suruh bayar udara dia. Dia kira haji dia, Tuhan suruh bayar beras dia. Kan nak bayar apa pun tak boleh buat beras kita. Nak buat ais titik pun tak boleh. Akhir sekali kira seluruh ibadat tidak boleh beli beras sebiji. Seluruh ibadat dia tidak boleh nak beli beras sebiji. Ni kita bekas sebiji, saudara, dah banyak guni dah berasnya kita makan. Air dia bawa 10 galon dah kita minum. Maka Tuhan kata, pada ke mana? Akhir sekali, kan aku dah kata, aku masuk kamu dalam syurga dengan rahmat. Lepas tu tersipu, tersengih malu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak bayar, saudara, nak bayar sebiji beras pun tak boleh ibadat kita. Sebab apa tak boleh? Sebab ibadat ni bukan untuk beli syurga, tetapi untuk berkhidmat kepada perintah Allah. Perintahnya suruh solat, perintahnya suruh haji, perintahnya suruh puasa. Itu saja. Ni tak kita bila puasa saja dah kira pintu syurga mana nak masuk. Itu masalah dia. Pengajian kita beribadat adalah kerana kita menjadi hamba. Sebab kita menjadi hamba, maka kita kena beribadat kepada Allah. Macam saudara pergi satu buah negara, saudara kena ikut undang-undang negara itu. Saudara suka tak suka, kena ikut undang-undang negara itu. Apabila saudara mari sebagai hamba di dunia, suka tak suka, saudara kena ikut undang-undang Allah. Misal kata kita pergi Singapura punya undang-undang, pakai spek gelap, pakai spek hitam, kena buka. Itu dia. Motosikal kita tak ada magak, dia tutup tak tepi. Magak atau magak? Itu dia. Lepas tu pasport kita, visa kita kena minimum 2 minggu. Lepas tu jalan Singapura pula pergi. Foto rokok tak boleh buat, tak boleh campak. Saudara pernah pergi Jepun dia sat rokok saya sekalian, dia duduk kat tiang telefon. Dia duduk kat situ ya. Saya pun tak pernah pergi Jepun tak pernah pergi. Ini kawan saya pergi Jepun, cerita kat saya sendiri tak pergi Jepun. Kemudian dekat Jepun tu, dia duduk keliling tiang. Dia cerita dengan saya, hebat Jepun, kata apa? Aku ingat aku nak sembuh dia telefon. Dia isap rokok, dia tak berjalan. Dia duduk, dia isap rokok tu. Habis rokok tu. Dah habis rokok tu, mati kan tu. Dekat tiang telefon dia habis, ada X-ray kat situ. Dia mati dengan rokok semua, siap semua. Dah siap buang rokok, kretek bom semua. Dia baru jalan. Tu dia. Kita Malaysia nak isap rokok macam ni.
Oh, tu dia. Kalau naik kereta api masuk baru baik itu. Lepas tu dah habis tu pula. Lepas tu dia. Saudara, dia begitu berdisiplin sekali. Tapi kita kena ikutlah sebab dia undang-undang Singapura. Maka dah ikut undang-undang Singapura apa semua kata gini. Singapura kata rokok jangan isap, kita tak isap. Naik bas kena disiplin, orang tua kena duduk, orang muda kena berdiri. Dah ikut semua 7 tahun tak nak keluar. Mana kerajaan Singapura? Orang tanya pasal apa? Nak bayar, nak minta bayar semua disiplin saya. Dia bayar ke tak agak-agak? Dia kata kita orang gila. Awak masuk negara saya mesti ikut undang-undang saya. Dan saya pasaport saya nak bayar. Negara saya. Jalan raya saya, bah saya kena bayar. Awak minta saya bayar pasal apa? Awak hamba Allah, duduk di bumi Allah, makan air Allah, duduk baca ayat matahari Allah. Lepas tu cuba tu suruh bayar ibadat kita. Tak kata lu tu. Atau cuba suruh bagi just imagine. Maka sebab tu pengajian kita high class. Kita nak jadikan ibadat kita bersih daripada menuntut Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak jadikan ibadat kita kerana seorang hamba. Sebab di dalam pengajian tasawuf dan tauhid, kalau ada selain pada Allah, menafikan ikhlas. Maka sebab tu orang kampung kata ngaji ni susah sikit. Bukan susah nak describe antara fahaman fiqh dengan fahaman tasawuf kesucian. Ni pengajian kita sekarang, muka surat 120. Apa dia kata, oh my God, tak payah apa, muka sudah jauh. Sebab tu jangan tinggal siri dia. Kita akan bawa sikit-sikit. Kalau kita tak pandai, kita akan reverse balik. Dan malam-malam ni tak ada, kita buat remind balik pelajaran yang lama-lama. Sebab tu bila sudah ikut, kita akan berbeza. Cara beribadat kita berbeza, cara pakaian kita berbeza, cara berkeluarga kita berbeza. Macam kata ada anak yang nakal, jangan pukul-pukul dia. Kalau suami garang-garang, isteri kena sabar-sabar lah sikit. Mudah-mudahan tak lama-lama lagi jadi dari tu kebah. Macam tu. Kalau ada isteri-isteri kita yang tak dengar kata tiu-tiu, kat tutup bomok gitu. Pasal apa? Semua nak masuk syurga. Nak masuk syurga. Anak kita nak masuk syurga, isteri nak masuk syurga, suami nak masuk syurga. Jadi kalau kita nak mujahat, nampak pintu ni, bermakna kita nak masuk syurga. Bini kita tak mau. Dia tak beli kereta riba, tapi kereta orang dia nak ini jahat nama dia. Kata, Ustaz, Assalamualaikum. Jalan kaki nampak. Saya biar tak beli kereta pun riba. Marilah naik kereta. Naik kereta kan naik. Kereta kawan tu dia naik. Tapi dia cerita saya beli. Ni jahat. Mana mu nasib mengaku tak apa. Aku tak mau. Mu tu sore-sore duduk dia. Macam tu juga kalau kita tahu ini kepentingan kenderaan kita dan satu kepentingan hidup, maka orang yang kita naik itu pun sama lah. Kalau kita nak masuk syurga, isteri pun nak masuk syurga. Kalau kita nak masuk syurga, anak pun nak masuk syurga. Nak masuk syurga, maka kena jagalah. Mak jatuh, kita akak naik. Ni tak nampak nak jatuh, tak kena pun dia mampu cepat. Nyayolah dia. Dia jatuh, kita kolek dia angkat atas kapal. Mana yang tak pandai berenang, kita ajar berenang. Sebab apa? Kita punya motif, dia perintah Allahnya, selamatkan diri daripada api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Kenapa kita jadi zalim kepada anak kita? Kenapa jadi zalim kepada isteri kita? Kenapa jadi zalim kepada orang bawah naungan kita? Sedangkan perintah Allah, ku anfusakum wa ahlikum nar. Saya nak tulis saja. Darjah peningkatan seorang guru ada 3. Semua guru, pemimpin agama, ulama ada 3. Pembahagian ulama. Satu, kita panggil dia ulama su. Yang kedua, kita panggil dia ulama dunia. Yang ketiga, kita panggil dia ulama akhirat. Pernah dengar kan? Imam Ghazali describe kan pembahagian ulama ini divided by 3. Yang pertama, ulama su. Ulama ni saudara, dia menggunakan agama untuk cari makan. Dia menggunakan kepandaian agamanya untuk cari penghidupan duniawi. Untuk bayar kereta dia, bayar rumah dia, bayar beli gelang bini dia. Orang tu dia celak mata saja, orang mana kita kosong. Nak menggunakan aliran agama yang dia belajar tadi untuk menghimpun harta dunia. Ini kita panggil ulama su. Saya tulis satu hadis ya. Man talabal ilmu liyufafirul ulama
liyufakhirul ulama au liyumri bihi sufaha, liyumri bihi sufaha au yusrif bihi wujuhun nasu ilaihi, wujuhun nasu ilaihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nabi kata, surah Rasulullah, siapa menuntut ilmu supaya orang panggil dia ustaz, supaya orang panggil ustaz, dengar ustaz cakap, takut orang tak tahu dia ustaz. Nak suruh orang panggil dia ulama, nak suruh orang panggil dia apa ni? Apa lagi? Awal yumri bihi sufaha, ataupun nak buat nyohu kepada orang bodoh. Nak buat menunjuk, nak buat lawan orang bodoh. Mau tengok aku tak dia dua hadis senyap pada muka. Aku bagi dia dua ayat. Suruh bagi orang suruh Yasin dua. Dia. Tu dia. Dah lah bodoh. Aku tak dua hadis senyap. Tu dia. Awal yumri bihi sufaha. Dua dah kan? Awal yusri bihi wujuhun nas ilahi, ataupun untuk mencari glamour, nak jadi selebriti dengan agama. Tampal kat dalam ulama selebriti. Ni apa benda ni? Maka sebab itulah benda tiga perkara ni kalau berlaku kepada orang mencari ilmu, nak tiga ni, fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Siap sedia tempat tinggal dalam neraka. Itu dia. Sebab tu saudara kita tak ada motif. Kita nak ialah tu niat kita yang belajar mencari keredaan Allah, yang mengajar niat supaya selamat dari api neraka, supaya bersih daripada falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ni semua habis, semua rosak. Fashion saya tengok ni, fashion kayak kita tengok apa fashion ni. Saudara, kita bubuh nama. Apa fashion kita bubuh nama? Busana muslim. Lepas tu dia buat satu pakaian Islam. Tu dia. Gunung Kinabalu tu dia keluar api. Gunung Kinabalu. Lepas tu fashion gini tu dia. Lepas tu buat show pula. Buat catwalk. Tunjuk busana muslim. Tu dia. Itu bukan busana muslim sah. Busana migrant. Sebab dia telah melakukan satu pakaian yang Allah tidak reda. Saudara, pakaian yang Allah reda ialah menutup shape badan wanita. Yang dia tutup tu bukan shape badan, dia tutup warna kulit. Untuk semayang sah, tapi untuk bawa berjalan hukumnya haram dan dosa besar. Lepas tu bubuh nama busana muslim. Sebab tu cakap dengan tukar, jangan bubuh busana muslim, bubuh busana migrant. Rosak ajaran Islam. Sebab itu bukan pakaian Islam. Sebab tu mari sini saya pakai jubah betul-betul tutup shape badan. Aurat wanita ada dua. Satu menutup warna kulit. Ini untuk solat. Satu lagi tutup bentuk badan. Ini ketika keluar daripada rumah. Inilah aurat sebenar. Ini dia. Ada dua aurat. Satu aurat tutup warna kulit. Saya kata perempuan nak semayang, pakai seluar dengri, pakai baju t-shirt bola nombor 12, lepas tu tutup kepala, pakai baju panas ni, pakai baju belang macam apa zarafah tu. Semayang dia sah. Tetapi untuk keluar tutup bentuk badan. Ini aurat dalam Islam. Hari ini kita tengok busana muslim, semua tubik belakang. Sini sanggup sini macam utar sini. Kalau tak cukup tinggi dia berpurung sini. Tak purung. Dia tak cukup comel sini, dia sumak purung sini. Dah lagu ni. Macam gajah tarik balok di Thailand. Jadi saudara, kalau inilah saudara belajar dengan mereka, saudara, dia mengajar kita membawa kepada kecelakaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak. Kalau haram kita cakap jangan. Kalau baik kita cakap sila buat. Macam tu. Ni tak buat show lagi. Buat catwalk. Nasib baik tak biar walk. Jadi saudara, kalau kita showkan benda-benda begini kepada orang Islam, kita ajuk mereka berpakaian dengan pakaian begini, bermakna ulama
Siapa pula ulama dunia? Ulama dunia ialah dia mengajar kita solat, tapi dia tak erti mengajar kita khusyuk. Dia mengajar kita pemurah, tapi dia tak erti mengajar kita ikhlas. Dia mengajar kita supaya mengikut pengajian-pengajian, tapi dia tak mengajar kita niat ikhlas dalam ikhlas dalam belajar. Dia tak erti ajar tu. Sebab dia hanya mengajar syariat Islam. Dia tidak boleh bawa kepada iman dan ihsan. Sebab tu kita panggil dia ulama dunia. Dia mengajar syariat Islam, tapi dia tak boleh mengajar dalam syariat tu ada syariat. Di dalam ilmu ada ilmu. Di dalam solat tu ada khusyuk lagi dalam tu. Ada benda lagi dalam tu supaya kita menghayati ni, namanya ilmu hakikat. Jadi kalau benda tu tak ada, bermakna kita ulama atas darat kita panggil. Sebab tu dia gelar ulama tu dunia. Semayang sudah betul, puasa sudah betul, tetapi kam min sha'imin la yasau min sya'ilal wal atash. Sudah betul puasa, sudah sah puasa, tapi kenapa juga masuk neraka? Itulah pengajiannya. Sudah betul solat, kenapa Allah tak terima? Apa nak terimanya? Air curi, air syabas. Sebab apa? Wudu sudah sah, tapi Allah tidak terima. Dalam perut kita makanan haram, Allah tidak terima. Pakaian kita haram, Allah tidak terima. Maka sebab itu para pengajar kita bawa taubat, supaya kita bersihkan semua makanan kita dalam perut kita, pakaian kita semua clearkan. Kemudian kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru dikatakan solat. Sebab tu pengajian kita ada berbeza dengan pengajian fiqh. Itulah kata tasawuf tu. Sebab tu nak duduk nombor 3 tu. Ni sebab tu dia panggil tasawuf. Yang ini ulama ni ulama subzara. Ini tidak masuk dalam jadual. Dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab dia membawa agama kepada kecelakaan, ataupun membawa agama untuk berlindung dunia. Hak ni ulama dunia, saudara sekalian. Dia sudah betul, tapi tidak ada peningkatan diri kita sebab dia hanya ajar di atas darat saja. Saya sudah solat. Ayah ambil mana? Ayah ambil hapok darah curi. Tapi cara sudah betul. Begitu juga dengan ni. Maka inilah dia ulama dikatakan ilmu tasawuf. Ni dia nombor 3. Dia bila nombor 3 ni combine belakang. Semua sekali ada. Tasawuf pun ada, fiqh pun ada, di combine sekali. Sebab itulah pengajian ni berbeza cara nak mengemas ini ibadat tadi. Okey. Sebab tu saya kata perlahan-perlahan. Apabila yang kedua tadi, alamat yang kedua, yang nombor 3 punya standard tadi, ditaruhkan segala rahsianya itu, iaitu didapat hakikat daripada dirinya. Siapa kita sebenar-benar kita siapa, hamba ni lagu mana cara dengan Allah, dan berlaku segala maknanya. Sebenar-benar kita siapa dalam sekaliannya, dan kayalah dengan Allah. Barulah kita menyerah diri kepada Allah. Kita tidak lagi terlibat dengan dendam, tidak lagi terlibat dengan kecewa, tidak lagi terlibat dengan putus asa, nak bunuh diri, macam-macam. Sebab apa? Sebab jangan kecewa. Sebab buruk dan baik datang daripada Allah. Bukan salah, tetapi nak jelas tu saja yang bermasalah. Sebab saya tengok ada orang mengajar apa yang baik daripada Allah dan yang jahat daripada saya. Itu salah dari segi ilmu tauhid. Tapi kenapa dia cakap juga? Sebab nak menjaga ada orang yang tidak faham. Mak sebenarnya baik dan buruk daripada Allah. Jadi cara penghuraiannya saudara kena datang sentiasa nak memahami itu tadi. Bagaimana dikatakan baik daripada Allah, buruk daripada Allah. Sebab itulah kita kena menghayati ilmu ni secara step by step, perlahan-perlahan, supaya kita boleh faham macam mana dikatakan buruk daripada Allah. Saudara sendiri pun susah nak jawab dengan orang kan. Dalam ilmu tauhid, untung baik dan untung jahat daripada Allah. Percaya kepada untung baik dan untung jahat. Bagaimana kita nak hurai itu? Semua daripada Allah, buruk baik daripada Allah. Sebab tu kita banyak baik daripada Allah, jahat daripada saya. Macam dia mampu buat jahat, tak ada. Baik buruk datang daripada Allah. Kalau Allah menghendaki kita baik, dia akan beri kita hidayah. Kalau dia tidak menghendaki kita baik, maka dia akan tutup pintu hidayah. Habis tutup. Macam Abu Lahab, macam Abu Jahal, macam Fir'aun, macam Namrud, Haman, Qarun. Itu Allah Ta'ala tak mahu dia. Allah Ta'ala tidak menghendaki dia masuk syurga. Itu dia katakan di tangan Allah. Mari Nabi pun tak boleh buat apa dah. Nabi mari macam mana besar, malaikat mari pun keputusan Allah tidak boleh berubah. Dan maka telah tetap. Okey, habis itu. Maka sudah tetap. Maksudnya kita sudah istiqamah yang kita buat ibadat semua kerana Allah. Jangan kecewa.
Kalau kita bersalah, taubat. Kalau kita jahil, mengaji. Kalau kita lupa, lala, ingatkan semula. Kawan-kawan, telefon kita. Mak, ni apa lama tak nampak ni? Ni tenggelam mana pula ni? Kau tsunami bagi tahu. Jangan pula kita bila kawan-kawan kita tak mari, biar dia muka dia tak ada rezeki masuk syurga. Pasal jenis bakar neraka. Mana? Matilah lah kita tinggal bawa dia bersama naik kapal. Kalau dia jatuh tak oleh tangan, kita ambil tangan dia naik ke atas. Macam tu namanya institusi tarikat. Dia bagaikan sebuah kapal yang sedang menuju ke seberang sana. Seorang dibawa oleh seorang nakoda. Betul, ada dia punya engineer dia, ada tukang masak dia, ada dia punya boss keeper dia, dan berbagai-bagai. Jadi dalam kapal tu komplit. Jadi mana-mana ada yang demam, bawa pergi ke hospital dia. Mana-mana ada yang tidur, kejut dia. Dan jangan ada pula ada kapal tu tebuk kapal pula. Tu dia. Dia kerja tebuk kapal. Orang datang dia terbompak kat tebuk buat dia. Cek tengok kan nak dua orang. Waktu saudara kita semula cepat-cepat. Sebab apa kalau tenggelam belaka. Kalau tenggelam belaka, bukan dia dua saja. Jaga. Ini Nabi dah bagi tahu dalam sejarah. Bagaikan sebuah kapal. Kalau ada 2-3 orang ada kapal tu yang jahat, menebuk, maka kapal itu tenggelam semua sekali mati. Maka sebab itu Nabi perintahkan supaya wal takum minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sebab hak munkar yang akan membinasakan hak dua lagi. Saya tulis ya. Kenapa Allah perintahkan supaya kita melawan, menentang jangan ada kemungkaran? Sebab bila ada kemungkaran, yang tak buat mungkar akan binasa. Macam ni saya contoh ya. Tengok perhati elok-elok. Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair. Perhati betul-betul. Orang dakwah dia suka baca ayat ni. Satu. Wal takum, naklah ada di kalangan kamu. Bukan wal takum di kalangan kamu. Orang Islam. Minkum ummatun, mari dua. Di kalangan kamu tadi mesti ada satu umat. Mana bukan semua. Satu task force yang akan bergerak buat satu kerja. Makna begitu. Itu sebab berdakwah di fardu kifayah. Okey. Yad'una ila khair. Menyeru kepada Islam. Jadi min di sini saudara, ulama membahaskan min ini ialah min litab'id. Litab'id, iaitu min yang menggambarkan sebagai setengah daripada kamu, bukan semua. Litab'id ini bermakna yang menseparuhkan, bukan semua, bukan general. Minkum, di kalangan kamu, makna bukan semua. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa minan nas. Jadi min itu min litab'in. Min untuk mensetengahkan satu benda. Jadi umat tu yad'una ila khair. Okey, marilah semua kumpulan masuk Islam, masuk mengucap dua kalimah syahadat, berhimpunlah dalam satu kapal Islam. Begitu. Kemudian dalam ramai-ramai ini tadi pula, setelah yad'un akhir wa yanhauna 'anil munkar. Mari yang kedua. Sesi pertama. Sesi kedua pula Allah mari hantar pula. Setelah buat baik tadi, yad'un akhir wa ya'muruna bil ma'ruf. Itu dia, wa ya'muruna bil ma'ruf. Hak ni suruh ma'ruf ni saudara, puak-puak ni lah. Bukan suruh limpik siang buat baik. Sebab dia bukan berada dalam kapal. Dia bukan berada dalam sebuah tim. Dia berada di luar daripada perahu kita. Kita pergi jauh, tak luar buat baik. Buat apa? Dia bukan masuk dalam kumpulan Islam. Kalau dia masuk, baru jadi tim. Sebab tu mari sini umat watakum minkum. Saya kata faham? Nak didakwah sangat. Okey, kemudian hak duk ada ni tadi, duk dalam kapal tu tadi, duk dalam jemaah Islam tu tadi, wa ya'muruna bil
makruf. Hak ni tadi suruh dia belajar, suruh dia taubat, suruh dia qiyamul lail, suruh dia puasa, suruh dia zakat dan sebagainya. Ni hak ni tadi. Kemudian dalam masa yang sama, at the same time, wa yanhauna 'anil munkar. Dan puak-puak ni tadi jangan biar dia membuat maksiat. Jangan ada di kalangan mereka ni yang tepuk kapal. Jangan ada di kalangan mereka ini yang patah, yang potong wayar. Jangan ada di kalangan mereka ni yang mati generator. Sebab apa? Sebab kalau ada di kalangan ahli hak yang perosak, maka kapal ini akan tenggelam. Sebab itu orang Islam dengan orang Islam, Nabi kata kalbunian, yashuddu ba'du ba'da, menguat antara satu sama lain. Seperti sebuah bangunan menguat antara satu sama lain. Okey, baiklah saudara, bila kita tidak berjaya membina sebuah umat, sebab ini terlalu besar, maka Nabi perintah kita membina sebuah jamaah. Yang pertama, umat. Ini berbentuk sebuah negara Islam yang besar macam Makkah dan Madinah. Mungkin kita tidak berjaya, maka kita diperintahkan membina sebuah jamaah. Jamaah ni sudah pembesar juga. Jamaah Islam Afghanistan, jamaah Islam mana. Dan kalau tidak berjaya juga, worst come to worst, mesti kena ada ta'ifatun, satu kumpulan kecil. Dan ini adalah worst come to worst. Maka kita berada di posisi yang ketiga. Satu kumpulan kecil bagaikan sebuah kapal besar, tapi berbentuk sampan. Walau bagaimanapun, kalau kita duduk diam-diam, dia tetap sampai ke seberang. Walaupun kecil, kalau kita duduk diam-diam, dia tetap sampai ke seberang. Jangan tak tahu. Sampan kecil, kalau kita duduk diam-diam, sampan saudara, dia duduk atas air, dia tak tenggelam. Sudah pernah naik sampan nelayan Terengganu tak? Perahu nelayan Terengganu kecil saja. Tapi saya bertemu duduk di laut sana, 200 km nautical mile dari darat. Saudara, perahu yang kecil muat 2 orang. Saudara, macam mana dia boleh berada dalam jarak yang beratus-ratus batu? Saudara sekalian, kapal dia ni kalau terbalik dia tak tenggelam. Dia menyunang gitu saja. Kemudian dia boleh pusing semula, dia boleh buang air, dia boleh balik semula ke besuk. 2 orang sedang Terengganu. Saya jumpa di Pelantar Minyak tu. Jauh saudara. Naik helikopter 1 jam. Bayarlah naik sampang berapa lama. Saya jumpa dia kat sana. Dia pakai speaker. This is security area. Itu arti kerja putih ke pun ni. Nak mana? Nak kat ikan. Atau buat ni pula. Pakcik, sini kawasan larangan pakcik. Dah kira rasa. Nak cerita. Saudara pasal apa dia boleh pergi ke sana tadi? Mencari. Nak ceritanya walaupun dia sampai kecil, sampai ke Pelantar Minyak. Sebab apa? 2 orang ni cukup. Minyak cukup, enjin baik dan tidak bergaduh. Dua-dua sampai di Pelantar Minyak. Tapi kalau besar tu saudara, macam Titanic besar tak? Tenggelam. Sebab apa? Sebab security dia tidak sempurna. Dilanggar batu karang, patah dan tenggelam. Begitulah Taifah. Walaupun kecil, dia tetap berjaya sampai ke seberang. Kalau tidak khianat. Walaupun besar, belum tentu. Kalau di dalamnya ada syaitan. Syaitan itu penebuk kapal lah. Kita bawa jemaah kita bercampur sekali. Syaitan 2 ekor, Ifrit 3. Campur dalam jemaah tu. Nyata bok dia. Boleh faham Jadi dalam kes kita, pelajaran kita ialah pelajaran selepas ulama suq tu ada ulama dunia, dan selepas ada ulama dunia tu ada ulama akhirat. Pelajaran kita ada nombor 3 lah. Iaitu nak membawa kesempurnaan ibadat. Sudah sempurna, sudah boleh ibadat, nak bawa kesempurnaan ibadat. Sudah manis beribadat, sudah manis bertakwa, nak bawa kepada kesempurnaan manis itu tadi. Bagaimana cara supaya kita tidak hilang manisnya tadi, tidak bertukar menjadi syirik khafi, iaitu beribadat untuk benda. Nak
khusus kepada Allah semata-mata. Itulah dia makam yang tertinggi yang diperlukan oleh para nabi, sahabat, ulama-ulama amilin, iaitu sembahyang mereka ikhlas. Dia ada dua kategori ya. Satu, ibadat ialah untuk sebagai hamba. Saya tulis di sini ya, supaya saya balik boleh tulis kat dinding rumah. Balik tulis kat dia sapu gambar-gambar apa ni, Siti Nurhaliza ke, David Beckham ke, David Cassidy ke, sapu. Ada setengah-setengah tu ada mendiang Michael Jackson pun ada. Sapu tulis ayat Quran dan hadis. Contohnya, okey, ayat pertama mari, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ini perintah pertama. Tidak aku jadi jin dan manusia, mereka semua sekali untuk menjadi hamba, untuk semayang, untuk puasa, untuk zakat, untuk haji, untuk taat pada Allah, taat pada Rasul dan sebagainya. Kemudian mari pula, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Hak ni baru sempurna. Hak ni dia suruh kita beribadat kepada Allah. Mari hak yang kedua pula, beribadat itu kena ikhlas. Hak ni mungkin dapat, hak ni belum tentu. Perintah mari dua. Satu perintah beribadat, satu lagi ibadat kena ikhlas. Bukan sekat ibadat saja. Sebab tu tidak selesai. Kita di step kita. Stages dia tu tidak selesai. Satu ibadat, yang kedua nak sempurnakan ibadat tu tadi. Itu mak payah sikit. Maka apabila telah tetap berjalan kita mana ni, suruh baris je. Boleh ya? Wallahu a'lam. Kalau saya laju nak baca ni 1 hari dah habis. Tapi nak belajar lama sikit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahil amin wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah ya qahhar ya jabbar ya alim ya rahim, iftah alaina wa la yusriyana futuhal arifin. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Soalan ke?